Bertemu kembali perintasan berita edisi 1483. Saya Zawazi Yusof, 4 paparan utama malam ini. Benda mudah yang dipayahkan. Luncai COVID-19 dibiarkan terjun dengan labu-labunya. Jangan biarkan rakyat menampi niru harapan. Antara ego, dendam dan hasad dengki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 31 Oktober lalu genap 100 hari bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggalkan kita semua di saat dirinya berjuang membela nasib rakyat. Beliau meninggal dunia di Kedah pada 23 Julai lalu selepas menjalani pembedahan di Hospital Sultan Bahiyah akibat pendarahan otak. Begitupun setelah lebih 100 hari beliau meninggalkan kita, kekosongan jawatan menteri yang pernah dipegangnya masih lagi belum diisi sehingga ke hari ini. Kerusi menteri yang disandangnya adalah Kotak Amanah, salah satu komponen dalam Pakatan Harapan PH yang sama-sama membentuk kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Amanah difahamkan sudah lama menghantar nama pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Malah pilihan raya kecil Parlimen Pulai kerusi yang dipegang Allahyarham Salahuddin sebelum ini juga telah lama selesai. Seorang wartawan dan penulis isu politik semasa di Malaysia, Saudara Syahabuddin Hussein melontarkan pertanyaan, kenapa jawatan Menteri KPDN masih lagi belum diisi? Kenapa terlalu perlahan untuk diisi dan masih tunggu apa lagi? Diberitakan sebelum ini bahawa kabarnya pengisian itu mahu dilakukan serentak dengan rompakan kecil yang mahu dilakukan oleh Perdana Menteri bagi memperkemaskan lagi kedudukan kabinetnya. Malangnya sehingga sekarang tunggu punya tunggu, rompakan kabinet yang diheboh-hebohkan itu juga tidak berlaku. Sehingga tiada lagi yang bercakap mengenainya sekarang ini, coret beliau. Pun begitu, tiada rombakan kabinet tidak bererti jawatan menteri yang sudah lama kosong tidak boleh segera diisi dan mahu dibiarkan sahaja terus tidak berisi. Dengan pelbagai isu timbul saban hari berkaitan harga barang, isu pengguna dan kos sara hidup rakyat. Membiarkan jawatan menteri itu kosong terlalu lama bukanlah satu pilihan yang baik. Malah ada betulnya apa yang diperkatakan oleh ahli Parlimen Pembangkang tentang isu berkenaan. Tambah Syahabuddin dalam hal ini, jika Anwar masih tidak mahu melakukan rombakan kabinet dalam masa terdekat, isilah kekosongan kerusi Salahuddin itu terlebih dahulu. Lagipun ia memang Kotak Amanah, tidak payah dan tak mungkin susah untuk mengisinya. Bincang dengan Abang Mat Sabu atau Datuk Seri Muhammad Sabu, belum sejuk kopi pun sudah boleh selesai. Sudah banyak terdengar rungutan daripada rakyat biasa, kaki tangan awam, orang politik dan segala jenis manusia lainnya mengenai kelambatan mengisi jawatan menteri yang sudah lama kosong itu. Benda mudah, kenapa nak dinampakkan ia terlalu payah? Soalnya yang semestinya mewakili banyak pihak yang sedang berteka-teki. Difahamkan pimpinan tertinggi Amanah memaklumkan bahawa pengganti timbalan Presiden Amanah itu akan ditentukan melalui Jawatan Kuasa Nasional Amanah untuk sesi 2023 hingga 2026 pada Disember ini. Adakah ia yang mampu memberikan jawapan yang tuntas untuk rakyat yang selama ini menantikan siapakah yang akan membela nasib mereka mengenai isu kenaikan harga barang dan kos sara hidup? Semoga kita diberikan pengganti yang jujur dan ikhlas sebagaimana Allahyarham. Tekad dan perjuangannya untuk rakyat tiada galang gantinya. Keikhlasannya dalam membantu rakyat dikenang dengan perkataan rahmah sampai bila-bila. Semoga rahmah Allah akan sentiasa bersama beliau. Wakil rakyat yang ikhlas berjuang untuk para marhain. Kepada yang mengenali dan masih terkenang segala jasa dan budi baik Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk roh Allahyarham dan mudah-mudahan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman di alam yang kita semua juga akan ke sana suatu hari nanti. Al-Fatihah.
Pelik bin ajaib, masa berlalu dari hari ke minggu dan kini sudah masuk ke minggu kedua sejak pendedahan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berhubung pengurusan wabak COVID-19. Namun persoalan siapa yang bertanggungjawab berhubung isu hanya 28 daripada 136 ventilator yang diperoleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melalui tata cara perolehan darurat dari tahun 2020 sehingga 2022 boleh digunakan belum terungkai. Menurut PAC, ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan Farman Niaga Logistik Sdn Bhd PLSB menjadikan si luncai yang melakukan transaksi tersebut boleh terjun menyelamatkan diri dengan labu-labunya sambil tersenyum gembira. Demikian, jika kita menggunakan analogi, si luncai yang berjaya memperdaya pegawai-pegawai untuk melepaskan dirinya. Jelas PAC ketiadaan perjanjian bertulis itu menyebabkan tiada mana-mana pihak boleh dipertanggungjawabkan untuk diambil tindakan berhubung kegagalan 104 atau 104 unit ventilator tersebut. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata beliau tidak boleh bertanggungjawab terhadap kejadian tersebut kerana ia tidak berlaku semasa era pentadbirannya. Perolehan ventilator ini pada tahun 2020. Saya menjadi Menteri Kesihatan pada Ogos 2021, katanya dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap. Beliau ketika itu menerajui Kementerian Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan atau PICK. Dalam kenyataan yang dikongsi oleh portal Malaysia Kini itu, Khairi menegaskan beliau akan bertanggungjawab terhadap persoalan berhubung perolehan vaksin yang didakwanya dilakukan mengikut peraturan. Saya tidak mahu memberi alasan untuk mewajarkan pembaziran, tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahawa banyak negara lain juga melakukan perkara yang sama kerana apa yang penting semasa wabak itu kita mendapat bekalan yang mencukupi dan bukannya mengalami kekurangan. Dalam isu hidup dan mati, saya bertanggungjawab. Anda tidak ada di dalam bilik ketika keputusan ingin dibuat. Saya ada di sana dan saya tahu apa yang saya lakukan dan saya boleh menjawab kepada PAC. Tegas Khairi seperti dipetik. Februari lalu, Khairi dipetik utusan Malaysia sebagai berkata bahawa setiap pembelian vaksin COVID-19 dalam tempoh pandemik dibentangkan di Kabinet dan dalam pengetahuan Jabatan Peguam Negara AGC. Mengulas mengenainya, Menteri Kesihatan hari ini Dr. Zaliha Mustafa berkata, kita ambil maklum isu ini dan akan lihat sama juga seperti perkara lain termasuk perolehan vaksin COVID-19. Ini kerana perolehan ventilator berkenaan diperoleh ketika darurat yang mana kita boleh lakukan pembaikan perkara itu, katanya, seperti dipetik Berita Harian 19 Februari. Kenyataan Khairi diakui oleh pengerusi PAC Datuk Mas Emrianti Samsudin pada Khamis 2 November lalu bahawa perolehan ventilator tanpa perjanjian bertulis itu berlaku ketika Datuk Seri Dr. Adham Baba menjadi Menteri Kesihatan. Malah Khairi menegaskan bahawa masalah pembelian akses bukan unik di Malaysia kerana ia juga berlaku di negara lain seperti Indonesia dan Filipina yang dakwanya jauh melebihi jumlah di negara ini. Siaran media bersama daripada Malaysian Alliance for Effective COVID Control atau MAECC dan Malaysian Council for Health MSH pada 31 Oktober, sebaik sahaja laporan PAC dikeluarkan, turut mempersoalkan kenyataan Jawatankuasa terbabit bahawa tiada siapa yang bertanggungjawab. Ia juga melahirkan kekesalan kerana PAC mengambil pendirian tidak melihat dan mendengar kejahatan. It is a pity the PAC sees and hears no evil. Sindir Kapten Bersara Dr. Wong Ang Peng selaku Sekretariat MAECC dan MCH yang disertai beberapa pengamal perubatan seperti Dr. Suresh Raju bagi pihak Society for Advancement of Hormones and Healthy Aging Medicine Malaysia, SAHAM, Dr. Paramjit Kaur yang mewakili Malaysian Association for the Advancement of Functional and Interdisciplinary Medicine MAAFIM dan Profesor Dr. Chong Wee Fong dari Naturopathic Medical Association Malaysia NMAM. Kumpulan itu turut disokong oleh pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan dan beberapa pakar sains kesihatan Malaysia termasuk Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Safi bin Ismail, Datuk Seri Asri Yusof, Dr. Nur Azman Muhammad Samsudin, Dr. Vijendra Subramaniam dan Datuk Dr. Selvam Rengasami mewakili The Malaysian Council for Health. Membeli alat ventilator dan vaksin kedua-duanya untuk
untuk urusan menangani wabak COVID-19 bukan seumpama membeli ubat batuk di farmasi. Dalam keadaan negara berdepan dengan hutang 1.5 trilion ringgit, isu yang dilaporkan oleh PAC berhubung kerugian 505 juta ringgit akibat 8.5 juta dos vaksin COVID-19 luput tarikh dan 104 mission ventilator iaitu 80% yang gagal berfungsi tidak boleh dibiarkan. Dakwaan Khairi bahawa pembelian berlebihan vaksin diluluskan oleh Kabinet membawa maksud perolehan ventilator yang rosak itu juga diluluskan oleh kerajaan Tebu Atap itu. Menuding jari kepada Adham Baba atau penggantinya Khairi Jamaluddin tidak akan membawa kembali wang rakyat yang hilang atau mampu menegakkan keadilan kepada keluarga mangsa COVID-19. Membandingkan dengan situasi di negara lain tidak akan dapat menjustifikasi kerugian yang ditanggung negara. Kerajaan Perpaduan Madani tidak boleh sekadar ambil maklum. Ketua Kerajaan Tebu Atap yang menggaji kabinet bersaiz XXXL ketika kejadian mesti menjawab isu ini. Kita sebagai rakyat tidak sekali-kali harus membiarkan si luncai terjun dengan labu-labunya yang berisi harta haram untuk membina mahliganya di atas pusara bangsa COVID-19. Sungguh, kita tidak tahu entah apa lagi jerangkung yang akan muncul dari kabinet langkah Sheraton yang penuh misteri itu. Sebagai rakyat Malaysia, kita sering dipandang mulia oleh pihak luar sebagai sebuah negara berbilang kaum dan memiliki pelbagai kebudayaan. Tiada salah sekiranya kita menyokong mana-mana parti politik yang dianggap dapat memimpin negara ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Namun janganlah terlalu taksub sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan kesat dalam media sosial dengan memfitnah atau memaki hamun individu atau bangsa lain. Memperhalusi titah ucapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang mengingatkan semua pihak berhenti mencari keburukan, saling mengaibkan dan menyebar fitnah secara tidak langsung, mendedahkan sisi jelik sikap manusia dalam kehidupan seharian. Baginda bertitah perasaan kemanusiaan dan keinsanan harus digabungkan dan dijelmakan secara kata-kata dan perbuatan. Allah mencipta manusia memiliki hati. Hentikan perlombaan mencari keburukan. Hentikan perbuatan aib mengaibkan. Hentikan kerja-kerja menyebar fitnah. Hentikan usaha meruntuh dan memusnahkan. Hentikan konspirasi jatuh-menjatuhi agar dunia lebih aman, negara lebih tenteram dan rakyat hidup lebih sejahtera. Titah baginda. Peringatan itu dititahkan pada istiadat menghadap sembah taat setia dan penganugerahan darjah kebesaran negeri Perak sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-67 di Istana Iskandariah di Kuala Kangsar semalam. Demi kemakmuran Perak dan kesejahteraan rakyatnya, Sultan Nazrin menitahkan Menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan menjunjung setia kepercayaan baginda dan tidak mengecewakan amanah yang telah diberikan rakyat, memahami denyut jantung dan denyut nadi rakyat jelata serta keupayaan secara arif mentakrif pelbagai peristiwa yang berlaku di serata negara dan di seluruh dunia. Juga keupayaan mengenal pasti kebenaran yang hakiki merupakan satu tanggungjawab berat. Rakyat jangan terus dibiarkan menampi nyiru harapan sedangkan janji tidak berisi. Harapan rakyat yang mahukan pemerintahan yang berlandaskan undang-undang, berintegriti, bersih rasuah dan tidak menyalahgunakan kuasa hendaklah direalisasikan secara bersama titah baginda. Sultan Nazrin bertitah tanggungjawab itu harus direalisasikan bersama oleh ahli-ahli Dewan Negeri, hakim, ulama, umara, Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia dan badan-badan beruniform yang lain. Demikian juga seruan beta kepada pihak swasta, badan-badan sukarela, badan-badan kebajikan, pertubuhan-pertubuhan belia, badan-badan sukan serta rakyat keseluruhannya agar saling bekerjasama memperlengkap usaha-usaha pembangunan yang dirintis oleh kerajaan beta. Titah baginda. Sesungguhnya teguran dan peringatan baginda itu perlu dijadikan pedoman seluruh rakyat tanpa mengira bangsa dan kepercayaan agama supaya menjauhi sifat negatif berleluasa ini, terutama apabila media sosial semakin menguasai kehidupan manusia hari ini. Jika sebelum ini sikap negatif berkenaan sering melekat pada orang politik bagi menjatuhkan musuhnya dan pada masa sama menaikkan reputasi diri serta parti diwakili, hari ini perbuatan itu seolah-olah menjadi normalisasi dalam setiap peringkat usia kehidupan. Boleh dikatakan apabila celik mata sahaja hari ini, semua orang boleh tahu dalam sekelip mata apa jua berita, keburukan, aib dan fitnah bertebaran di muka bumi. Di negara kita, aib, fitnah dan keburukan orang lain akan tersebar meluas dan seolah-olah menjadi pesta, khususnya ketika musim pilihan raya.
pemilihan parti atau berlaku pertelingkahan antara parti kerajaan dan pembangkang. Tanpa perlu pergi jauh, tonton sahaja persidangan Dewan Rakyat, maka dapat disaksikan bagaimana celuparnya penggubal undang-undang iaitu ahli parlimen yang juga pemimpin politik saling membuka aib, mencela dan menghina ketika sesi perbahasan berlangsung. Keceluparan ahli eksekutif ini mencari keburukan, membuka aib termasuk memfitnah sudah menjadi normalisasi pada sidang Dewan Rakyat yang akhirnya menjadi contoh tidak baik kepada rakyat merentasi generasi, bangsa dan usia. Apatah lagi ianya berlaku di Dewan Mulia. Ini baru mengambil contoh di Parlimen, institusi tertinggi bagi menggubal dasar dan perundangan negara. Belum lagi ditinjau di tempat lain, misalnya pejabat dan agensi kerajaan, swasta, institusi strategik, syarikat korporat, komuniti dan masyarakat setempat. Sikap mencari keburukan atau tajassus dalam Islam, membuka aib dan menjebak fitnah ini menuntut satu perubahan segera dalam hidup rakyat walaupun tidak secara drastik. Masih belum terlambat untuk setiap warga negara mengubah cara hidup, pemikiran, sikap dan kezaliman negatif seperti ini. Jadikanlah ajaran agama masing-masing sebagai panduan menyucikan hati dan jiwa, menghindari amalan negatif ini, manakala rukun negara menjadi rujukan untuk hidup saling menghormati antara satu sama lain dalam negara masyarakat majmuk seperti Malaysia. Noktah. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menggantung keahlian Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dalam parti itu selama 4 tahun susulan pendirian beliau menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dibuat selepas jawatan kuasa Lembaga Disiplin Bersatu pada Jumaat bersidang bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan oleh Iskandar Zulkarnain yang juga Ketua Bahagian Bersatu Kuala Kangsar. Selepas diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak kepada parti dan juga surat penjelasan daripada Datuk Iskandar Zulkarnain, jawatan kuasa Lembaga Disiplin mendapati beliau bersalah di bawah Fasal 22.1/F Perlembagaan Bersatu. Sehubungan dengan itu, Datuk Iskandar Zulkarnain digantung keahlian beserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 3 November 2023, katanya dalam satu kenyataan pada malam Sabtu. Iskandar Zulkarnain pada 12 Oktober lalu mengumumkan menyokong kepimpinan Anwar sebagai Perdana Menteri. Selepas itu, Ahli Parlimen Labuan daripada Perikatan Nasional PN, Datuk Suhaili Abdul Rahman, turut mengisytiharkan sokongan yang sama kepada kepimpinan Anwar. Suhaili memberitahu keputusan berkenaan dibuat selepas mengambil kira semua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta masalah bekalan air dan elektrik di kawasan beliau. Sebelum itu kecoh apabila Iskandar secara terbuka menyatakan sokongannya terhadap kepimpinan PMX selepas meneliti rintihan berterusan pengundi dan menitik beratkan keperluan mendesak untuk menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup di kawasannya. Setelah dua ahli Parlimen Bersatu tampil menzahirkan sokongan kepada kerajaan, pimpinan Perdana Menteri, kelihatannya Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin nampaknya mulai cemas dan gundah gulana. Seiring dengan desas-desus ada 5 atau 6 lagi ahli Parlimen PN mungkin akan mengambil langkah yang sama, beliau dilihat menggesa agar Anwar berhenti daripada menarik ahli Parlimen Blok Pembangkang untuk menyokong kerajaan. Selain membuat gesaan itu, beliau bagaimanapun sekali lagi mendakwa bahawa ahli-ahli Parlimen PN diugut dan ditawarkan ganjaran untuk berbuat demikian. Walaupun Anwar sebelum ini sudah menafikan segala dakwaan itu, bahkan meminta Hamzah mengemukakan bukti dan membuat laporan kepada pihak berkuasa jika benar apa yang didakwanya itu, tetapi sehingga sekarang bukan sahaja gagal menunjukkan bukti tetapi juga tidak langsung membuat sebarang laporan kepada pihak berkuasa jika ianya benar-benar berlaku. Maka di mana ada asasnya mereka yang mengalih sokongan itu sebab diugut dan ditawarkan ganjaran? Dalam arti kata lain, sehingga ini segala dakwaan adanya ugutan dan tawaran ganjaran sebagaimana yang disebut Hamzah itu hanyalah cakap dengan semata-mata sembang tanpa bukti yang tidak boleh dipakai sama sekali. Bukan sesuatu yang pelik berdepan isu kos sara hidup dan ramai pengundi berharap kepada bantuan. Mereka merasakan hanya dengan menyokong kerajaan dan kemudian diberikan peruntukan sahaja merupakan jalan pilihan untuk berkhidmat dengan lebih baik lagi. Maknanya di sini, tindakan mereka memberi sokongan kepada Anwar dan kerajaan adalah pilihan mereka sendiri tanpa terkait dengan ugutan atau
atau tawaran apa-apa ganjaran. Lagi pula, sokongan Anwar di Parlimen ketika ini sudah cukup stabil. Bukan dengan satu atau dua majoriti macam Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini. Logiknya, untuk apa beliau mahu mengugut dan menawarkan ganjaran kepada ahli Parlimen Blok Pembangkang untuk menyokong beliau? Jika semua ahli Parlimen PN pun dapat ditarik untuk menyokong kerajaan, ia tetap tidak salah. Apatah lagi dalam keadaan PN bukan lagi gabungan yang ada masa depan untuk menjatuhkan kerajaan. Kecenderungan ahli Parlimen Blok Pembangkang untuk mengalih sokongan juga adalah lumrah. Dalam hal ini, Hamzah sendiri yang biasa melakukan kerja-kerja menarik ahli Parlimen UMNO untuk menyertai Bersatu sebelum ini tentu lebih arif mengenai hal ini, bukan begitu? Sebagai ahli Parlimen dalam tempoh 4 tahun masih berbaki sebelum tibanya PRU16, keutamaan mereka tentunya untuk berkhidmat dengan lebih baik kepada pengundi di kawasan mereka. Jika dengan sokongan itu mereka diberikan peruntukan, apa salahnya? Tambahan lagi, PN sebagaimana ditegaskan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan baru-baru ini, mereka sudah pun mengambil keputusan untuk tidak mahu berunding dengan kerajaan berkaitan soal peruntukan tersebut. Tahukah Hamzah dan pimpinan PN semua ini terjadi kerana keegoan, dendam, kebongkakan dan hasad dengki mereka. Lalu janganlah terkejut jika tiba-tiba selepas ini menderu lagi sokongan ahli Parlimen Pembangkang kepada Anwar dan Kerajaan Perpaduan. Jangan pula nanti Hamzah dan pimpinan Perikatan Nasional melopong dan meroyan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.